dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang berpegang dengan pandangan 3 hari terus disunatkan untuk kita berpuasa. Imam Syafi'i kata, aku suka orang berpuasa pada 9 hari bulan. Nah, dan lebih-lebih lagi pada 10 hari bulan. Dan juga aku suka, kata Imam Syafi'i, kalau kita berpuasa pada 11 hari bulan Muharram. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi elok kalau kata, sebab apa disunatkan kita puasa 9? Hikmah dia kerana sekarang ni pengiraan waktu tidak sama macam dulu. Ada tempat-tempat tertentu yang kadang-kadang jadual dia dah berlari dah. Sepatutnya hari tu 10 Muharram, tapi negeri tu pergi lari sehari, dia jadi 9 Muharram. Dia tak? Jadi sebab tu sunat kita puasa juga 9 Muharram, kerana takut-takut jadual yang sebenarnya adalah 10 Muharram pada ketika tersebut. Jadi dapat juga kita dengan puasa itu. Ni. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kata tak sempat puasa ni, kata lah kami dah makan dah puasa tadi. Ambil sembahyang tadi pun telah layak lah tadi. Tak apalah. Temulah tahun depan pula lah. Tahun depan pula tu pun kalau sempat. Sebab tu kalau ada kesempatan masa puasa lah pada hari ni. Jangan buka. Tahanlah saat. Saat ya, sekali ni buka lah. Tak lama mana pun. Kalau dia tak puasa lagi, tak apalah. Jamu makan pada orang yang puasa. Itu dia. Boleh tak payah mana pun, kan? Jamu makan. Ada orang marah ni bubuk Asyura. Dia marah bubuk Asyura. Apa bubuk Asyura? Di mana dalil bubuk Asyura? La ilaha illallah. Semua benda nak dalil ni pun payah juga. Saya tanya balik kat depa lah. Mana dalil telok? Telok mana? Mana dalil bunga telok pada hari raya Kenduri? Buat main dalil? Siapa boleh buat main dalil kat saya? Bunga telok hari Kenduri kahwin mesti ada bunga telok. Kami tak buat ada bunga telok, Ustaz. Kami buat coklat di dalam bungkusan. Tak apalah. Mana dalil dia tu? Hang buat main lah datang apa pun. Dalil dia di mana? Mau main tak dalil? Boleh buat main dalil? Bak makan pun nak dalil lagi. Nak kena sanad. Tu sanad ketupat tak apalah. Sunan Bonang. Ni kata masalah orang zaman Allah, bapak semua hadirin mati Allah Taala sekalian, dia faham tentang dalil ni silap. Sampai kadang-kadang dia menyempitkan benda yang patutnya diluaskan. Dia persoal kat kita, dia kata saya tidak persoal bab bubuk Asyura, Ustaz. Saya persoalan ni masalah berkaitan dengan dikatakan Nabi Nuh AS yang berkumpul masak bubuk Asyura. Duduk di atas kapal, makanan tak ada, Nabi Nuh minta panggil semua. Kumpul kali-kali dengan apa ni, daging-daging apa semua, daging sekali dengan kacang-kacang, campur semua kali, jadilah bubuk Asyura. Tapi yang kami tak fahamnya, bubuk Asyura negeri mana ni? Negeri Kedah punya ke Kelantan punya? Sebab Kelantan punya ada daging, hak Kedah punya ada pisang dengan apa ni, kacang-kacang. Jadi mana satu ni? Hak yang bubuk Asyura yang Nabi Nuh buat. Letih jadi mati Allah Taala. Benda tu nak kena tanya kan. Hak nak otak buat makan. Ni, hak masuk gulai. Hak kawan ni bubuh garam sikit. Hak kawan ni bubuh garam kena banyak. Dia suka masin. Ni mana dalil ni? Ada sanad? Haram, bid'ah dalalah. Finnar, makan gulai masih terlebih ni. Ada? Boleh kata gitu? Dia bak makan ni bak halal haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kalau ni bubuk Asyura, ada haram kat dalam bubuk Asyura. Makan je lah. Yang masalah apa? Dia kata masalah dia dikhususkan pada hari Asyura. Tak apalah. Hang buatlah hari lain. Bubuhlah. Bubuk Rabiul Awal. Buh. Masalah lah ni nak jamu orang makan malah. Nak turun duduk dengan orang kampung pakat pi kacau bubuk Asyura tak larat. Kena go. Mula cari alasan. Bukan satu sebenarnya. Konon-kononnya ni sampai ada kawan-kawan saya yang sebut dengan perkataannya cukup masya-Allah tabarakallah. Dia kata apa? Dia kata saya ni bila dengar cerita macam-macam ni jadi geli nak pi kacau bubuk Asyura tadi. Sebab tak ada dalil. La ilaha illallah. Hak dia masak nasi kawah di kampung dia tu, kenduri nasi minyak apa semua tu pun tak ada dalil lah. Nabi tak nak makan nasi minyak. Ni kalau kata nak bincang sampai peringkat macam tu, pening kita. Bukan pening, kita tak pening pun. Senang nak jawab. Bubuh tapak kaki dah kepala ya. Orang macam ni. Bubuk Asyura pun nak tikai. Bak benda dah masuk dalam mulut dia pun. Dia pergi kedai petani, dia pergi hentam dengan ikan siakap 3 rasa, siakap steam, kerapu menatang haram kita tak tahu. Kali dengan sotong goreng tepung, sotong goreng tak tepung, semua dia hentam habis semua. Hak ni tak minta dalil pula. Dia tak tahu, kata makan perut sampai boroi pergi depan. Yang tu yang haramnya. Hak tu yang dilaknat oleh para nabi.
Perut penuh. Jadi tidak. Awak tak jawab ni. Kau menentang bubuk Asyura juga. Hang nak buat bubuk Asyura, silakan, tidak ada masalah. Nah, kamu nak jamu makan pada orang ramai. Dia kata tak, kami nak marah ni ustaz tang khusus waktu tu ustaz. Khusus waktu tu, kenapa nak khusus waktu? Baik, saya nak tanya balik. Adakah khusus waktu tu haram secara mutlak? Mengkhususkan waktu tertentu dengan ibadah. Nah, kita masak. Masak ni kita kata ibadah lah, masak untuk kita nak bagi makan pada orang yang berpuasa. Ibadah kan? Jadi ibadah. Ibadah ni bukannya mesti rokok, sujud saja. Tengah duk kacau buat syurah boleh buat ibadah. Jadi adakah khusus waktu dengan melakukan ibadah tadi, adakah dikira haram? Kamu mai dalil balik. Di mana haramnya khususkan ibadah tu menjadi haram? Tak boleh mai dalil dia. Al-Imam Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu akan keluar pergi ke Quba untuk sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, dan kata Nabi, siapa yang pergi pada hari Sabtu di Masjid Quba maka dia akan dapat seolah pahala umrah. Setiap hari Sabtu juga Nabi akan keluar daripada Masjid Nabi pergi ke Baqi' untuk menghadap dan melawat maqam Baqi'. Para sahabat Nabi di Baqi', bagi salam kepada ashabul Baqi'. Setiap hari Sabtu selepas subuh. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari, no? Bukan Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Katanya dalam kitab Fathul Bari dia kata apa? Dia kata ini adalah dalil menunjukkan harusnya untuk mengkhususkan waktu tertentu melakukan ibadah. Ini Imam Ibn Hajar yang sebut Amirul Mukminin fil hadis. Ma'zamallah yang apa pun tak ada dalam ilmu hadis. Tiba-tiba nak pergi marah orang untuk nak khususkan benda ni. Khususnya katanya benda ni sama dengan Syiah. Semua benda nak bagi ke Syiah ni pun payah juga, no? Semua benda bagi ke Syiah. Sayyidina Husain bagi ke Syiah. Sayyidina Husain ni ahli sunnah punya, bagi ke Syiah buat apa? Weh, nak marah ni. Ahli keluarga Rasulullah, kita yang patut pertahankan. Kenapa nak bagi ke Syiah? Betul ke tak? Bubuk Asyura bagi Syiah juga. Amboi. Lepas ni siakat 3 rasa pun ni tak boleh makan. Syiah punya. Tu dia. Dia punya prejudis dia. Dia punya, jadi kita pun tak faham lah. Nah, sampai nampak benda hitam ya Syiah. Spek hitam, Syiah. Sabarlah, benda hitam ni kita punya. Ada kan hitam ni. Sampai semua benda bagi kat mereka. Lagi kita nak dapat apa? Nah, sikit-sikit cukup lah. Sampai ke benda yang remeh-temeh pun kamu nak. Saya bukan nak bincang benda ni, tapi dibincangkan oleh orang ramai. Seolah jadi benda akidah. Bab makan bubuk Asyura ni akidah. Siapa makan bid'ah dalalah, masuk neraka. Nah, hak tu lah jawapan dia lah kali kan, bid'ah dalalah kan lah kali masuk neraka. Tapi dia tak berani nak kata masuk neraka. Betul tak? Tak berani kata. Jadi kami makan bubuk Asyura ni masuk neraka lah, no. Yang tu wallahualam. Nah. Tahu pun. Tahu pula. Sebab tu saya tengok dalam fatwa Negeri Perlis. Minta maaf, habislah lah semua. Minta maaf semua ni. Saya sebut dekat last sekali. Fatwa Negeri Perlis, saya baca baru ni, fatwa terbaru berkenaan solat hajat. Ditanya hukum, apa hukum solat hajat? Dia tulis apa? Hukumnya khilafus sunnah. Baik, kalau ibu bapak dengar, hadirin dengar, apa maksudnya? Hukumnya khilafus sunnah. Apa maksudnya? Maksudnya tak sunnah, ha? Baik, nak tanya balik. Hukum ke tu? Kalau kita mengaji usul fiqh, kita mengaji hukum. Orang tanya hukum kat kita, Ustaz, apa hukum sembahyang hajat? Hukumnya khilafus sunnah. Nampak sangat bodoh. Minta maaf saya sebut, no? Nampak sangat bodoh. Bodoh hukum. Tak mana bodoh hukum? Nak tanya balik. Hukum ada berapa dalam kitab? Ada 5 hukum. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5. Mana khilafus sunnah? Baik, kalau dia kata, tengok, nampak tak? Dia tak berani nak sebut haram. Kalau sebut haram lagi, baik, cari mampu mengharamkan benda yang tidak diharamkan oleh Allah. Tak berani haram dia. Kata makruh, makruh pun, bahaya ni. Nak kata sunnah lagi orang pakat buat pula. Dia pun tak mau bagi orang buat. Nak kata harus, harus lagi lah boleh buat. Wajib jauh lagi lah. Habis itu, buat pula hukum yang ke-6. Khilafus sunnah. Nampak tak? Faham tak ni? Saya cerita ni. Hukum ke ni? Ni masalah. Bubuk Asyura. Apa hukum makan bubuk Asyura? Hukumnya bid'ah. Bodoh gila. Main mana hukum yang ke-6 bid'ah ni? Hukum 5 aja. Jawab sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Buat main 5 ni. Di antara 5 ni, mana satu hukum dia? Tak berani dia, bah. Lah kali buat pula hukum baru. Khilafus sunnah. Ni baru bid'ah. Faham? Lepas tu orang suruh mengaji. Nah, orang suruh mengaji.
Sampai ke bab makan ni pun nak kena bincang panjang, maksud dia tak mengaji. Nah, hang nak makan, angkat buhlah mulut. Orang tak angkat buhlah hidung. Betul tak? Angkat buhlah mulut, makan. Sedap kata sedap? Sedap. Hatu bubuk Asyura. Nah, hukum dia apa dah? Masya Allah. Nak contoh hukum tak erti. Nah, sedapnya bubuk Asyura ni. Jadi bapak semua, jangan berkelilah bab-bab benda kecil ni. Saya tidak mau bangkit benda ni. Tapi bila dibangkitkan oleh kawan-kawan kita, oleh orang-orang dalam internet, dibincangkan, masuklah YouTube pasal bubuk Asyura ya. Tu saya terpaksa cerita pasal bubuk Asyura bagi hadirin semua faham kedudukan bubuk Asyura ni pada bab akidah ke? Nah, adakah bab akidah? Saya makan bubuk Asyura. Astaghfirullahalazim. Ni akidah Syekh. Akidah. Ini bahaya akidah enta ni. Akidah enta berbahaya, nanti akan masuk neraka. Jadi baratok sekali dengan ahli neraka, hak yang berzina duduk depan tanya kat kita belakang. Ya, hang buat kerja apa? Duduk. Betul yang hak duduk belakang ni. Dah, hang buat apa? Aku dulu tu lah dunia dulu ni buat berzina apa semua ni tu lah. Allah Taala tentu lah, no. Astagfirullahalazim. Ni masuk neraka. Hang pula buat apa? Itulah dulu ni surau kami buat Asyura. Jadi kami kumpul ramai-ramai buat Asyura tu yang batok sini. Ahli neraka tu pun akan takkan buat Asyura pun nak masuk neraka. Ada lebih akidah kan? Ni perli dah. Jangan duk faham ni bahasa akidah pula. Astagfirullahaladzim, dia mempermainkan neraka. Tak kira kata kat saya pula. Ni saya perli ya bak ni jelas habis. Orang zaman lah dia bukan faham. Dia kena betul bendui. Ikut sunnah. Bid'ah dalalah betul. Ikut sunnah, ya ikut sunnah. Kita pun ikut sunnah Nabi SAW. Tapi jangan pecah belahkan umat. Itu baru sunnah. Sunnah tidak memecah belahkan umat. Faham tak? Saya zakat tu dulu. Bapak semua minta maaf banyak-banyak silap salah. Panjang kalam. Semangat balik pada Indonesia ni. Jadi Indonesia Raya tu masih lagi dalam hati ni. Sebab tu yang saya balik jadi semangat lagi. Minta maaf banyak-banyak silap dan salah. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Moga-moga hadirin semua dapat beramal dengan sunnah Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Berpuasa dan kemudian jamu makan kepada orang yang makan. Dan suami-suami memperluaskan rezeki untuk anak dan isteri mereka. InsyaAllah Allah Ta'ala akan luaskan rezeki mereka pada tahun tersebut. Ini sebutlah hadis yang sahih. Dikatakan Nabi, Man wassa'a li'ayalihi yawma Asyura wassa'a Allah bihi sanatan kullah. Allah Ta'ala akan memuliakan dia pada tahun tersebut. Siapa yang meluaskan rezeki. Jadi malam ni bawa anak bini keluar pergi makan kat luar. Kalau tak ada surau kat kuliah kat surau, bawa bini pergi makan kat Syakak Tiga Rasa apa semua kali. Ni kita makan. Ni WhatsApp atau bawa pergi shopping kompleks. Pilih nak beli apa. Kereta Audi, ambil. Bagi itu insya-Allah Allah Taala akan luahkan rezeki kita. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sakat tu dulu. Saya minta maaf banyak-banyak silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.